Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Kita berkati dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sambung balik kitab panduan tartil Al-Quran dalam usaha kita untuk memperbaiki mutu bacaan Al-Quran. Nah, ikut kemampuan kita. Saya dah awal-awal lagi tu. Ikut kemampuan kita, ikut kemampuan hak setakat saya boleh ajak. Nah, dan saya sangat mengalu-alukan tuan-tuan yang ada maklumat untuk menambah baikkan lagi kitab kita, boleh kita kongsi sama-sama insya-Allah. Di muka surat 90 masih lagi di bawah tajuk ibtida, waqaf dan ibtida. Berhenti ataupun nak sambung balik bacaan. Di muka surat 90 latihan 63. Latihan 63 iaitu bertajwid pada membaca hukum waqaf pada kalimah zalika, ataupun kita berhenti zalik. Bertajwid pada membaca hukum wakaf pada kalimah zalika. Hanya 4 tempat sahaja yang diharuskan wakaf padanya. Sebelum saya lupa, saya tumpang teringat Cik Abu Hassan jemput saat lagi lepas kelas kita saat lagi. Dia jemput pergi di kedai baru dia, Kak Yah Kondo. Sekejap lagi saya terlupa jadi saya nak siap. Tuan-tuan perempuan yang ada pada malam ni, sekejap lagi lepas kelas kita pukul 9 dijemput ke Kak Yah Kondo. Di bagi pihak Abang Hassan lah, tuan kedai buka kedai baru. Iklan iklan pun dah. Okey, ada 4 tempat saja yang harus zalika. Dia banyak dalam Al-Quran, ada banyak, tapi 4 tempat saja yang diharuskan wakaf padanya. Maknanya harus diwakafkan pada perkataan zalika. Jadi kita kena tanda lah. Saat lagi buka Quran jumpa zalika, hak yang harus kita wakaf, tanda. Harus wakaf. Hak lain tak diharuskan wakaf. Yang pertama zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah dalam surah Al-Hajj ayat 30. Tuan-tuan buka Quran surah Al-Hajj ayat 30. Muka surat 335. Buka Quran muka surat 335. InsyaAllah kita akan jumpa sekejap lagi. Ayat 30 surah Al-Hajj. Tang mana? Jumpa dah tu. Jumpa dah. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Zalik, kita berhenti. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih
wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu khawladh dhur. Zalik, boleh berhenti kat situ. Saya pun nak tanda juga kalau kita baca seorang-seorang, ini harus berhenti, bukan wajib berhenti. Sekali tuan-tuan pergi berhenti pula. Berhenti pun tak apa, tak berhenti pun tak apa. Itu maksud dia harus. Nah, tuan-tuan nak tulis ke mana, tulislah harus wakaf. Sebab kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita boleh sambung ayat sebelum tu. Wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq wal yattawafu bil baitil atiq dzalik. Kita boleh baca lagu tu. Ataupun kita berhenti dekat wal yattawafu bil baitil atiq dzalik wa man yu'azzim hurumat. Itu maksud wakaf pada kalimah zalik. Harus wakaf pada kalimah zalik dalam surah Al-Hajj ayat 30. Tadi kita tengok apa sebab kita berhenti. Ada keterangan yang saya lagi tengok. Yang kedua, zalik wa man yu'azzim sya'airallah dalam surah Al-Hajj ayat 32. Di sebelah kiri tu ayat 32 sama juga. Tanda harus wakaf. Kalau tak mau wakaf pun tak apa. Kalau wakaf, hukum dia harus. Ada 4 tempat yang harus wakaf, yang lain tak boleh wakaf. Itu maksud dia, tanda. 4 tanda. Yang ketiga, zalika, ataupun kita berarti zalik wa man aqaba bimisli ma uqiba bih. Al-Hajj ayat 60, muka surat 339. Buka Quran muka surat 339. Tanda juga ayat 60. Kalau kita ahli Al-Quran tak apalah. Kita bukan ahli pun, tanda lah senang. Nah, kalau tak tanda, sekali lagi jumpa zalik hak tempat lain, mungkin kita berhenti juga. Tanda hak ni boleh, yang tak tanda tidak diharuskan wakaf. Dan yang keempat, dalam surah Muhammad, zalik walau yasha'ullahu lan tasara minhum, Muhammad ayat 4, muka surat 507. Muhammad ayat 4. Ayat 4. Zalika bi anna alladhina kafaru wa lam yuminu kadzalika. Bawah tu. Nampakna zalik walau yasha. Tuan-tuan tengok kat atas ada juga zalik, tapi hak tu tak diharuskan wakaf. Jadi tanda 4 tempat tu harus wakaf, hak yang tak tanda tu tak harus wakaf. Senang kita ingat lagu tu. Nah, okey. Sekali kita baca hak dalam Quran, hak panjang tu ayat dia. Kita tengok sikit perhatian. Kalimah zalik tersebut
Kalimah zalik, zalik tu makna dia yang demikian, makna dia lah yang demikian itu. Kalau kita nak tengok dalam bahasa Arabnya, kalimah zalik tersebut boleh di-i'rab sebagai apa pula di-i'rab ni? Ni kena mengaji bahasa Arab lah. Setiap bahasa Arab tu ada maksud yang tertentu di-i'rab, nah, sebagai khabar yang dihazaf mubtada'nya. Memang tak faham langsung lah, kita bukan ahli bahasa Arab, kecuali orang mengaji bahasa Arab. Saya mengaji sikit-sikit lupa lah, nah, khabar yang dihazafkan mubtada'nya. Apa dia khabar, apa dia mubtada'? Kena mengaji bahasa Arab. Hari Sabtu kena mengaji kelas Ustaz Tarmizi. Nah, macam inilah contoh dia. Rumah itu besar. Kalau bahasa Melayu, rumah tu mubtada' lah. Kita bahasa Melayu kita panggil apa? Lupa lah Cikgu Mat. Rumah besar. Besar tu khabar lah. Rumah tu mubtada'. Anda kata apa kalau bahasa Melayu? Tak tahu lah. Cikgu tarik dia ajak matematik. Tak cikgu boleh tak abang? Hak yang bahasa Melayu dapat A1 tu sudah. Siapa tak mengaku lah. Dalam bahasa Arab pun lagu tu juga. Nah, dia kata kalimah zalik tersebut boleh di-i'rab sebagai khabar yang dihazaf mubtada'nya. Hazafnya dibuang, hazaf. Tak nampak. Jadi dia buat dalam kurungan fardukum zalik, fardukum zalik. Nah, yang kedua mubtada' yang dihazaf khabarnya pula dah. Terbalik, mubtada' yang dihazaf khabarnya, iaitu zalika hukmullah, hukum Allah yang demikian itu. Zalik yang demikian, hukmullah, hukum Allah lah. Nah, ayat ni ada kaitan dengan sebelum ayat ni. Dan yang ketiga di-i'rab sebagai maf'ul yang dihazafkan fi'ilnya. Hak ni pun sama, memang kita tak faham. Hak ni kena mengaji bahasa Arab baru faham apa dia khabar, apa dia mubtada', apa dia maf'ul dan macam-macam lagi. Nah, ada tuan-tuan nak boleh bantu saya ni? Saya tak ingat dah ni. Hak mengaji bahasa Arab, hak mengaji Mahmud ada dulu. Nah, tak siapa nak tolong. Maka ayat yang berikut boleh diibtidakkan secara berasingan. Ayat selepas zalik tu lah. Maka ayat yang berikut boleh diibtidakkan secara berasingan. Selain dari 4 tempat tersebut, hak zalik tadi ni tidak harus diwakafkan. Nah, jangan jumpa zalik kita pun wakaf. Kita buka pondok baru tempat kita buka, boleh wakaf. Zalik dah 4 tempat ni sahaja. 4 tempat ni sahaja yang harus diwakafkan, harus diberhenti. Wakaf ni mana berhenti? Kita berhenti dekat zalik. Tempat lain tidak diharuskan. Sebab apa? Ada 3. Khabar yang dihazafkan mubtada'nya, yang kedua mubtada' yang dihazaf khabarnya, yang ketiga maf'ul yang dihazafkan fi'ilnya. Okey, sekarang mari kita cuba baca hak yang tadi. Muka surat apa tadi? 335. 335. Buka balik muka surat 335. Ayat apa tadi? Ayat 30. Ayat 30 bawah ni. Kita ambil daripada ayat 29. Kita baca sikit. Jumpa dengan zalik, kita berhenti. Saya baca, tuan-tuan ikut. Sekejap lagi saya tengok apa makna dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Hai, masjid Keling 3 orang baca kuat tu. Masjid Keling ada 3 orang ya. Thailand seorang, Melayu ada seorang, lagi satu Myanmar apa tadi apa baca kuat. Kita ramai yang baca pelan. Lagi sekali baca kuat sikit, saya dah dengar. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Zalik, wakaf orang tu lah. Zalik. Kalau kita baca seorang-seorang mungkin kita sambung pun tak apa. Nah, yang eloknya kita wakaf. Sebab apa? Makna zalik, itulah perintah Allah. Perintah apa? Tengok ayat sebelum. Summal yaqdu, kemudian hendaklah mereka menghilangkan tafathahum, kekotoran mereka seperti memotong kuku dan rambut, wal yufu, dan hendaklah mereka memenuhi nuzurahum, nazar-nazar mereka, yakni persembahan dan pengorbanan, wal yattawafu, dan hendaklah mereka bertawaf, yakni tawaf ifadah dalam bab haji ataupun bab umrah, bil baitil atiq, di rumah yang tua, yakni Kaabah. Nah, maknanya mereka yang menghilangkan kuku, memotong kuku, potong rambut, kemudian memenuhi nazar-nazar mereka dan bertawaf di Baitullahil Atiq. Zalik, itulah perintah Allah. Itu maksud dia zalik tu. Zalik, itulah perintah Allah. Jadi kita berhentilah, ambil balik. Wa may yu'azzim, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Okey, sekarang kita dah faham dah apa maksud zalik. Itulah perintah Allah. Perintah apa? Perintah sebelum kita melakukan tawaf, kita potong kuku, potong rambut. Kan dalam bab kalau kita belajar haji, sebelum kita niat ihram haji ataupun niat ihram umrah, kita disunatkan trim misai-misai tu. Sunat potong kuku, kemudian sempurnakan nazar. Mungkin ada orang bernazar nak buat korbankan sebagainya, bernazar untuk korbankan. Kemudian wal yatawafu, melakukan tawaf. Hendaklah kamu melakukan tawaf di Baitil Atiq, di rumah Allah yang tua ni, maksudnya Kaabah. Lama dah ni Kaabah ni. Zalik, itulah perintah Allah. Itu maksud zalik tu. Okey. Kemudian ayat berapa tadi? Ayat Al-Hajj ayat 32. Cuba cari ayat 32 pula. Mana dia tadi?
Okey, nah, kita ambil sebelum tu. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Apa hukum hunafa'a lillah? Apa hukum dia? Ni lama-lama kita peringat balik. Apa hukum hunafa'a lillah? Ingat lagi tak? Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil kita baca berapa harakat? 5 harakat. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Apa makna zalik? Demikianlah ataupun yang demikian itu. Demikianlah wa may yu'azzim, dan siapa-siapa yang dia mengagungkan, yu'azzim, demikianlah siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, seperti masjid, tanah suci, haiwan, kubur, korban dan lain-lain. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ia, orang yang mengagungkan itu muncul dari ketakwaan hati-hati mereka. Zalik, demikianlah. Siapa dia? Orang-orang yang mengagungkan. Makna dia zalik tu disebut pas sini, zalika hukmullah. Demikianlah orang-orang yang mengagungkan hukmullah, mengagungkan hukum-hukum Allah. Zalik tu maksud yang demikian. Dia refer kepada apa? Zalika hukmullah. Tak sebut pun mubtada yang dihazafkan khabarnya. Nah, dia tak ada, tapi ada tersembunyi. Makna siapa dia? Yang mengagungkan hukmullah, hukum Allah. Okey. Kemudian yang ke ayat 60, muka surat 339. Buka muka surat 339, tengok apa makna dia. Muka surat 339 ayat 60. Kita ambil sebelum tu. La yudkhilannahum mudkhalan yardunah. Lagi sekali. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna.
tanwin bertemu dengan ya, mudkhalan yardawna, bukan yarduna, yardawna. Yang saya sebut ni mudkhalan yardawna. Apa hukum tanwin bertemu dengan ya? Semua kita tahu, tapi bila kita baca tak cukup dengungnya. Dengung apa tu? Siapa tahu? Idgham al-ghunnah, tanwin bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan ya, mudkhalan yardawna. Jadi bagi cukup dengungnya 2 harakat bunyi tanwin dalam huruf ya, mudkhalan yardawna. Kita baca mudkhalan yarduna, yardau, mudkhalan yardau, mudkhalan yardawna. Dengungnya 2 harakat. Wa innallaha la'alimun halim. Dzalik wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Apa pendek? Apa maksud zalik sini? Demikianlah waman aqaba, dan siapa orang mukmin yang dia membalas aniaya orang musyrik, bimisli ma uqiba, dengan serupa, seimbang dengan apa aniaya yang telah ditimpakan kepadanya. Summa bughiya alaih, kemudian dia dizalimi dengan menganiayaikannya kembali. La yansurannahu Allah, sesungguhnya akan menolong dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana balas balik, orang buat naya dia balas balik. Yang demikian itu, siapa dia? Sesiapa orang mukmin yang membalas aniaya orang musyrik dengan serupa, seimbang, nah, dengan apa aniaya yang telah ditimpakan kepadanya. Summa, kemudian bughiya alaih, dia dizalimi dengan menganiayai kembali, sesungguhnya sungguh akan menolong dia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah sungguh Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, dia bukan buat orang buat dia balas balik, tapi balasan yang seimbang. Tapi dalam ayat lain kalau kita maafkan orang lebih baik. Nah, itulah bila orang kata kat kita, orang kata kita sepatah, kita balas balik 10 patah. Tak boleh lah. Dia kata sepatah, dia bawa sepatah. Ataupun orang kata kat kita 10 patah, kita diam. Itu yang lebih baik. Nah, banyaknya orang kata sepatah, kita nak kata 10 patah. Okey, zalik mana demikianlah. Waman, dan siapa orang mukmin yang dia membalas aniaya musyrik, bimisli ma uqiba, serupa, seimbang dengan apa yang aniaya yang telah ditimpakan kepadanya. Summa bughiya alaih, kemudian dia dizalimi dengan menganiaya kembali, sesungguhnya akan menolong dia oleh Allah. Sesungguhnya Allah sungguh Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Ghafur, Maha Pengampun. Makna zalik ni demikianlah. Nah, siapa dia? Orang yang membalas balik dengan seimbang. Dan yang terakhir dalam surah Muhammad 507, kita tengok apa makna dia. 507, buka balik 507, kita baca balik. Nampak dah daripada ayat atas, fa idza laqitumul ladzina kafaru, fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab,
Pelan sungguh lah baca no. Macam orang masuk nak minang kat nak dara, dia habaq setuju tak? Dia habaq setuju. Pelan tak dengar. Berdiat nak dara zaman lah baca dekahit kuat. Cik mau. Itu dia habaq tu. Dia baca pelan nak dara zaman dulu. Tuan-tuan baca pelan saya tak dengar. Bila tak dengar tu saya nak tegur tak boleh. Nak baca kuat sikit. Yang mana tempat yang tak berapa betul, bolehlah saya tumpang tegur. Ar-riqab, fadarb ar-riqab. Apa hukum ar-riqab? Ini pun hak lama, hukum yang lama. Ulang balik. Qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah ada dua. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Hak ni qalqalah, tak apalah, katalah apa pun asalkan sebutannya betul. Apa maksud sebutan betul? Letupan di sini kuat. Sebab dia qalqalah kubra. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Meletup riqab. Kalau orang Melayu baca tak bunyi, tak meletup langsung, letupnya kuat sikit. Sebab qalqalah kubra. Nak kenal lagu mana qalqalah kubra, huruf qalqalah kita kena hafal lah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dia berbaris di akhir kalimah. Kita pemati dia. Saya tulis balik. Ni saya ulang balik. Ni qalqalah kubra nah. Fadar bar riqabi ke bu dah? Ni bi ke bu? Bi. Fadar bar riqab. Bila kita berhenti inilah huruf qalqalah ni. Huruf qalqalah berbaris di bawah. Bawah ke, atas ke, depan ke, fathah ke, kasrah ke, dhammah ke. Di hujung sekali ini bila kita wakaf di sini, maka wakaf dengan qalqalah kubra. Bunyi dia kuatlah. Fadarbar riqab. Meletup sikit. Kalau huruf qalqalah ni ada sabdu, lagi kuat. Saya ulang balik. Qalqalah. Qalqalah sughra, kecil. Qalqalah kubra, besar. Sughra ni huruf qalqalah, kena ingatlah huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qalqalah ni mati di tengah perkataan. Qalqalah sughra. Contoh, ya, jim, ain, lam. Yaj'alu. Ni jim ni huruf qalqalah. Jim. Yaj'alu. Mati di tengah perkataan. Qalqalah sughra. Letupannya kecil saja. Yaj'alu. Ni saya ulang balik ni. Tuan-tuan dia buat heran ni ni. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Sama juga dal qalqalah sughra, sebab dal berbaris mati di tengah perkataan. Hak ni huruf qalqalah berbaris mutaharrik, berbaris. Kita yang matikan dia sebab kita wakaf. Ar-riqab, contoh dia ar-riqab. Ni mati ni, kita matikan dia bila kita wakaf. Fadar
Barriqab, meletup. Qul huwallahu ahad. Ahadun. Ahadun. Bila kita baca berhenti waqaf. Qul huwallahu ahad. Mana ada orang Melayu baca meletup, tak meletup pun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Begitu je. Nah, masuk kelas tahsin Quran, baca sama dengan orang khatam mengaji. Tak ada apalah, bagilah meletup sikit. Apa hang baca meletup-letup? Habaqlah khalqalah kubra. Khalqalah kubra. Kan, cuba kita dengar Syekh Abdul Rahman Sudais baca meletup-letup. Qul huwallahu ahad. Tu dia meletup. Allahu samad. Kita tak sampai tahu tu pun, meletup, bagi bunyi lah sikit. Hak ni sikit dia. Yadquluna yaj'aluna ar-riqab ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Meletup semua. Nah, tak pergi balik try baca ngak kenyih dekat depan cermin baca meletup tak? Ataupun kita baca depan bini, bini buat tak tahu ya. Tapi kita kata apa abang baca meletup-letup? Hang tak tahu itulah qalqalah kubra. Abang kena buat begitu. Nah, duk baca depa tak buat heran, tak heran pun. Nah, bagilah ada beza sikit. Kalau ada huruf qalqalah yang terakhir ada baris sabdu, itu ada setengah orang kata qalqalah akbar. Wa tawasau bil haqq. Bil haqq. Ni ada orang kata akbar, setengah orang tak kata akbar, dia kata kubra juga, cuma dia sebut tekan lebih lagi sini. Wa tawasau bil haqq. Baru meletup. Nah, wa tawasau bil haqq. Ngap dia. Bil haqq. Wa tawasau bil haqq. Qalqalah akbar. Setengah orang kata akbar, setengah kitab dia kata kubra, tapi ditekankan pada kalimah huruf qalqalah yang terakhir yang ada tanda sabdu. Orang Langkawi kata syaddah. Orang Langkawi. Nah, orang lain saya tak tahu. Syaddah, tasydid, ada sabdu. Nah, jadi baca, kalau tuan-tuan baca kuat, saya boleh dengar dia ni tak meletup pun. Nah, saya meletup tadi, tapi saya baca pelan, tak dengar. Itu yang suruh baca kuat tu. Nak dengar tuan-tuan baca, kok-kok saya boleh tolong tegur. Sambung. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq. Azan dululah, masuk waktu dah. Saat kita sembahyang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzariha. Lagi sekali, tak dengar pelan sungguhlah malam ni, jadi kau nak lah. Sekejap lagi kena kambing kuat balik. Sekejap lagi makan kambing, orang kata baca kuat lagi. Sekejap lagi tambah sana. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta
hatta tada'al harbu awzaraha. Zalik walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم Kita tengok balik makna kata fa iza laqitum, maka apabila kamu sekalian bertemu di medan perang, berperang, berperang orang-orang yang mereka kafir. Mana orang Islam bila berperang dengan orang-orang kafir, fadarbar riqab, maka pukullah, pancung kerat kepala musuh, pancung kepala musuh, maka pukullah, penggallah batang leher mereka. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq, sehingga apabila kamu sekalian mengalahkan mereka, maka tawanlah dan ikatlah mereka. Fashuddu, ikat mereka dengan ikatan yang kuat. Al-wasaq, ikat kuat-kuat. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaruha, maka bisa saja, ni bahasa Indonesia, boleh membebaskan mereka. Jadi kita tawan mereka, ikat mereka, bisa dibebaskan, boleh kita bebaskan mereka sesudah itu, dan bisa saja boleh dengan tebusan, bebas mereka dengan syarat mereka bayar tebusan. Hatta tada'al harbu, sehingga ataupun sampai pasukan perang meletakkan senjatanya, mana mengaku kalah. Bila berperang kita boleh bunuh orang kafir dengan pedang. Hak yang tawan, ikat kuat-kuat. Tuhan kata ikat kuat-kuat, jangan begitu lepas. Kalau mereka minta dibebaskan, boleh bebaskan, tapi dengan syarat, dengan membayar tebusan. Zalik, yang demikian itu, perang tadi kemudian bebaskan, yang demikian itu. Walau yasha'ullahu lantasara minhum, dan sekiranya Allah menghendaki, tentu dia menolong kamu, minhum, dari mereka, tanpa perang. Tak perang pun Tuhan boleh tolong, tapi Tuhan suruh kita berperang. Walakin liyablu ba'dakum bi ba'din, tetapi dia hendak menguji sebahagian di antara orang-orang yang beriman dengan bahagian orang lain, orang musuh. Mana Tuhan nak uji, ada tak kamu berani berperang dengan orang-orang kafir. Abang dekat sini, kita boleh berperang dengan orang kafir yang mai kacau kita, kita boleh perang. Kemudian bila berperang, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita menang, kita tawan mereka, kita ikat mereka, itu dibenarkan dalam agama, dibenarkan. Tapi kalau mereka minta tebus diri dengan bayar tebusan, boleh bayar, boleh bebaskan mereka. Tapi biasanya di zaman Rasulullah, orang-orang kafir bila dia kena tawan, Nabi ni cerdik, aku boleh bebaskan kamu, tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Ajak anak orang-orang Islam, ajak bahasa Arab ke, ajak apa ke, itu tebusan juga dengan syarat. Dia pun mengajaklah. Walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum, dan orang-orang yang mereka bunuh fi sabilillah, di jalan Allah, tidak akan dihilangkan, dihapuskan pahala amal baik mereka. Orang-orang Islam yang mati terbunuh, maknanya pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak tekan kat sini? Zalik tu makna yang demikian itu.
dalam masa perang tu dibenarkan orang Islam membunuh orang kafir, dan boleh juga melepaskan tebusan. Itulah maksud perkataan zalik. Yang demikian itu kadang-kadang dia berbalik kepada hukum Allah, kadang-kadang berbalik kepada cerita dalam ayat tadi. Jadi kita berhenti dekat zalik, sambung dengan ayat berikutnya. Kalau tak mau berhenti boleh tak? Boleh. Harus. Nama dia harus. Tak berhenti pun tak apa. Tapi selain daripada tempat ni, lain pada empat tempat ini tak diharuskan berhenti. Jadi jumpa zalik dalam ayat-ayat lain, dalam surah-surah lain, maka tidak diharuskan wakaf. Itu dia punya kata kunci dia. Boleh? Ada lagi 10 minit. Kita baca balik. Siapa nak baca? Sambil-sambil tu kita tengok hukum-hukum hak sebelum ni. Hak sebelum cerita malam ni, cerita zalik. Ada yang boleh berhenti, ada yang tak boleh diwakafkan. Kita baca surah Muhammad lah, ayat 1, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Siapa nak baca? Dipersilakan, ada 10 minit lagi. Tak ada orang baca lah. Lekeh lah. Lekeh pada clean tu. Okey, saya baca atau ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Sadaqallahul Azim. Kalau tuan-tuan tengok sini ada beberapa tempat yang ada zalik di muka surat ni, tapi yang boleh kita wakaf pada ayat 4 sahaja. Ayat 4 dalam surah Muhammad. Zalik dalam muka surat ni, yang lain tu tidak diharuskan wakaf. Ingat ada 4 tempat yang diharuskan wakaf. Okey, ada masa 2 minit 2 lagi. Cuba tuan-tuan keluarkan hukum khalqalah, boleh ingat tak? Saya tunjuk tadi ni, saya tengok ada banyak lah ni. Boleh jumpa tak? Daripada atas. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Ni qalqalah apa ni? Kalau saya berhenti tu boleh tak? Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq. Qalqalah apa? Kalau berhenti, kalau waqaf jadi qalqalah akbar ataupun kubra. Kubra pun boleh, akbar pun boleh. Nah, tapi kalau kita kata kubra, pastikan kalau kita berhenti dengan letupan yang kuat. Tapi sini ayat dia sambung lagi, mir rabbihim wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi kita sambung terus dengan wa huwal haqqu mir rabbihim. Saya nak sebut kalau berhenti dekat
huruf qalqalah yang ada tanda sabdu, kena letupnya mesti kuat. Lagi tak? Tak mana cik buat tadi? Ini sama juga. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, qalqalah kubra. Nah, kita matikan riqab, letup qalqalah kubra. Hatta idza asqantumuhum fashuddul wasaq, juga qalqalah kubra. Jadi huruf qalqalah qaf ta ba jim dal tu kena hafal lah, kena hafal. Kalau huruf qalqalah tu mati di tengah perkataan, qalqalah sughra. Kalau huruf qalqalah berbaris mutaharrik di ujung, kita yang matikan dia sebab kita wakaf, nama dia qalqalah kubra ataupun akbar. Itu saja. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita bolehlah sikit malam ni. Ada 4 tempat yang diharuskan wakaf pada kalimah zalik. Kemudian saya ulang balik tadi dalam bab qalqalah. Saya ulang pasal apa? Saya dengar tuan-tuan baca tak meletup. Saya ulang balik bagi meletup sikit. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.